ayat Quran. Dia tak sebut kesemuanya, tetapi dia sebut satu persatu. Dia tak sebut dalil tu jelas satu-satu. Nanti dia akan jelaskan, dia kata, tapi cumanya dia sebut poin supaya kita dapat simpan dan screenshot, simpan dalam phone supaya kita tengok, oh, aku kena jaga yang ni. Pertama, bila kita buat salah tu, kita berhenti serta-merta. Berhenti dulu. Tak kira lah hang satgi hang nak ulang balik ke, hang nak buat yang tu, kemudian kita minta Allah Ta'ala tak bagi kita ulang. Yang pertama sekali kita berhenti dulu. Kalau kita duk buat dosa, riba contoh. Riba dosa. Ini 1443 ni, hijrah ni, bulan hijrah baru ni, aku nak pastikan kewangan aku tak ada riba. Ada bank-bank konvensional, aku nak convert semua. Jadi, kita berhenti. Kita berhenti waktu tu juga. Aku tengok ada pelaburan-pelaburan yang syubhah. Kita tak kata haram, tapi kita kata syubhah. Yang ada keraguan. Oh, aku nak berhenti. Berhenti terus. Berhenti terus. Berhenti dulu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan rasa menyesal di atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan dahulu. Seperti mana yang Nabi SAW sebut, an-nadmu taubah. Rasa menyesal itu adalah taubah. Hadis ini ada riwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad, dan demikian juga Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, Al-Hakim dalam Mustadrak, Ibn Majah dan Bahaqi dalam kitab Al-Bahaqi dan kitab Syu'abul Iman. Rasa menyesal itu adalah taubah. Yang jadi problem kita, kita buat dosa, kita berhenti dah. Tapi kita tak ada rasa menyesal. Berhenti satu, menyesal. Rasa, ya Allah, pasal apalah aku buat benda ni? Pasal apalah aku buat benda ni? Aku minta ampun kepada Engkau, ya Allah. Yang ketiga, berazam tidak akan melakukan kembali. Sungguh-sungguh tak mau buat dah. Tak mau buat dah. Dosa tu, aku berazam sungguh. Akan datang, hang lakukan semula ke, tak lakukan semula ke, itu no issue, itu bincang ke depan nanti. Sebab kebiasaan manusia kadang-kadang, dia dah taubat sungguh, bukan taubat biasa. Taubat sungguh sebenarnya. Tapi disebabkan dia tergelincir. Iman Nabi paling kuat. Tapi Allah Ta'ala sebut berkaitan tentang Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asy-syaitan. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam, hang duduk elok-elok kat dalam syurga ni, nak makan apa, hang makan saja. Tapi hang jangan duduk pi dekat dengan satu pokok ni. Tetapi syaitan menggelincirkan mereka berdua. Maksudnya syaitan bukan menggelincirkan Nabi Adam saja, tetapi dengan Hawa. Nabi digelincirkan, tergelincir. Itu biasa. Itu menunjukkan bahawa kita seorang manusia. Waktu kita buat dosa, kita dah bertaubat, kita dah tinggalkan, kita rasa menyesal dan kita berazam tak melakukannya lagi. Tak berazam tak melakukannya. Depan kita tak tahu. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Tapi kita berazam tak mau buat lagi. Yang keempat, ini selalu orang lupa. Jika dosa yang melibatkan hak insan lain, hendaklah dipulangkan semula hak insan tersebut dan meminta ampun dan maaf daripada insan. Kalau perlulah. Maksudnya kalau perlu kita minta maaf. Dia kena minta maaf. Kalau tak minta maaf, dia tak mau maafkan kita, ataupun dia masih rasa tak selesa, kita pun rasa tak selesa, kita minta maaf kat dia. Wajib dah minta maaf, tak wajib minta maaf. Tapi daripada sudut harta, kalau kita curi barang dia ke, ataupun kita ambil secara paksa, kita kena pulangkan balik barang dia. Tapi kalaulah contoh, aku buat salah dengan dia. Dulu aku pernah curi barang dia. Tapi nak bagi tahu dekat dia tu, dia pun tak tahu aku curi. Dia pun tak tahu aku curi, hubungan kita baik saja. Cuma aku pernah curi dia, aku tak tahu. Dia tak tahu yang aku yang curi. Aku diam-diam. Allah Ta'ala lindung aib aku dalam perkara berkenaan. Dia bagi senyap-senyap. Nak minta maaf kat dia tak payah. Tak pergi jadi masalah lagi. Kan? Jadi masalah perkara yang lain. Tak apa. Kita bagi. Penting kita taubat kepada Allah Ta'ala. Kita dah serahkan barang tu kepada dia. Tak boleh taubat tu kata, okey tak apalah, aku kira taubat saja. Tak boleh. Jadi dia ada lagi tambahan-tambahan ataupun syarah yang lain di dalam buku ni. Cukup bagus. Cukup compact. Kita kena dapatkan yang kita baca. Buku ni jangan kita main baca je macam Quran.
Quran ni jangan kita main baca. Kalau main baca je 5 minit settle. Tetapi kita manfaat. Betul tak? Quran bukanlah apa orang kata sejuzuk. Berapa lama sejuzuk? Allah sekejap sangatlah. Tapi bagaimana kita nak ambil manfaat daripada Quran? Yang tu yang problem. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz boleh tunjuk tu yang ketiga punya buku tadi Ustaz. Nama tajuk buku. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan boleh tengok tajuk yang ketiga, Aku Mahu Bertaubat. InsyaAllah. InsyaAllah kita cuba dapatkan insyaAllah juga buku ni, insyaAllah. Sama-sama kita mendapatkan motivasi bersama untuk kita berhijrah dan juga langkah-langkah untuk kita bertaubat dan kita sharekan kepada kita, mudah-mudahan kita mengikuti ke semua empat langkah tersebut, insya-Allah. Okey Ustaz, kita pergi pula kepada soalan yang ketiga Ustaz, insya-Allah. Okey, masih lagi bersemangat insya-Allah Ustaz insya-Allah. Okey Ustaz. Soalan yang ketiga insya-Allah. Okey, kita tahu dah, kita dah tahu macam mana cara untuk taubat. Akan tetapi dalam masa yang sama, kadang-kadang ada yang mungkin dalam masa yang sama tu dia nak ada pedoman tu. Dia nak ada pedoman mungkin daripada doa-doa Nabi yang warid daripada Nabi SAW. Mungkin juga ada amalan-amalan Nabi yang boleh dijadikan sebagai panduan hati untuk sentiasa istiqamah dalam perubahan. Mungkin Ustaz boleh share kepada kami insya-Allah. Mungkin ada beberapa doa yang boleh Ustaz share untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim wa ala rasulillah min semama ba'. Berkaitan tentang doa. Doa ni benda penting. Ad-doa huwal ibadah. Doa adalah perkara ibadah. Doa huwal ibadah. Sabda Nabi SAW hadis. Maksudnya doa dia adalah pengikat di antara manusia dengan Tuhan. Dan yang menariknya, Allah Ta'ala ni dia tak hadkan. Dia tak hadkan kita dengan dia. Kalau kita nak minta, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Hamba aku tanya tentang aku ni cukup dekat. Aku cukup dekat. Tak ada Tuhan yang sebut dalam dunia ni yang kita duk jumpa Tuhan India ke Tuhan Buddha ke semua yang suruh minta terus pada dia. Depa mesti nak kena pergi jumpa dengan pawang dulu, nak kena pergi jumpa dengan Tok Sami dulu, Tok Syekh daripada dulu. Mesti ada perantaraan, tapi Allah tidak. Allah tak letakkan yang tu. Bahkan Allah Ta'ala sebut benda ni dalam Quran. Sehingga kita menjadikan ia sebagai panduan utama kita. Ad-du'a wal ibadah. Dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut berkaitan tentang ayat 8. Catat surah Ali Imran ayat 8. Tapi kalau saya sebut, tuan-tuan pun dah ingatlah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal. Yang ni doa cukup penting. Tapi saya nak bagi tentang cerita doa ni. Hadis ni riwayat At-Tirmizi. Cerita tentang doa ni. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya, saya baca skrin kat atas no. Kana qultu li ummi Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab dia kata qultu li ummi Salamah. Aku tanya Ummu Salamah, isteri Nabi, Ummu Salamah. Ya ummal mu'minin, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak. Wahai ummul mukminin, waktu Nabi duduk dekat hang, doa apa, zikir apa yang Nabi selalu baca? Nabi baca selalu. Kita kata kita sayang Nabi. Kita sayang Nabi, kita paling tinggi sekali sayang kita Nabi lah. Tak ada orang lain. Mak pak kita kira sayang sungguh. Tapi Nabi kita sayang lagi. Nak dibandingkan mak pak kita, bahkan anak kita, Allah, anak jantung hati kita. Kita sayang anak kita. Tapi Nabi kita lagi sayang. Manusia yang lain ni kita tak boleh nak bandingkan dengan Nabi. Nabi the best, yang paling aku sayang dan duduk dalam jantung hati kita. Kita tak kata Nabi kita sayang dalam bentuk yang lain. Anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita pada bentuk yang tak. Dalam hadis tersebut dalam bentuk yang sama. Maksudnya Nabi lebih sayang. Nabi lebih kita sayang. Maka sahabat ni, Syahr bin Hausyab ni, dia tanya Ummu Salamah. Dia tanya isteri Nabi. Apa dia doa yang Nabi banyak baca waktu dia duduk dekat hang? Maksudnya biasalah giliran hang lah. Giliran hang. Qalat, dia kata kana aktsaru du'aihi, paling banyak doa yang dibaca Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang ni lah surah
Surah Ali Imran ayat yang ke-8 ni. Wahai Tuhan yang muqallibal qulub. Muqallib ni dia duk tukar-tukar. Muqallib ni dia bentuk dia macam ni. Sa'at atas bawah, sa'at atas bawah. Muqallibal qulub. Muqallibal qulub, qalb ni dalam bahasa Arab. Dalam bahasa orang putih disebut heart. Heart attack maksudnya serangan jantung. Tapi kita orang Melayu kadang-kadang pergi letak hati. Jadi qalb tu dia kata hati. Jadi bila dia kata hati, dia kata hati. Kat sini bukan hati, ni jantung bang. Hati bawah sikit. Hati bawah sikit. Jadi ni jantung. Hati orang putih panggil liver, Arab panggil kabid, kibdah. Kan? Itu dia beza tu. Orang Korea dia kata jantung disebut gan. Jantung simjang. Hati gan. Kan dia ada beza. Korea apa benda? Kita Korea Wave. Yang tu kan dia sebut tu. Dia sebut beza, cuma orang Melayu kita dia bagi sama. Qalb tu adalah hati. Jadi dia maksudnya hati nurani. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut qalb itu adalah jantung. Jantung ni dia ada darah. Kalau kita mengaji apa dia sains dulu-dulu, biologi dulu kan. Dia ada darah masuk, ada darah keluar. Sifat dia bertukar-tukar. Dia tukar-tukar. Jadi Allah Ta'ala sifatkan benda ni. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan jantung. Membolak-balikkan maksud sistem jantung. Sebab tu ini adalah hadis yang bersifat saintifik. Hadis yang bersifat saintifik. Tapi cuma orang Melayu dia tak jadi saintifik. Sebab dia terjemah tu silap. Jadi macam itulah. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan jantung hati kita. Sabbit qulubana. Sabbit qalbi. Hang bagi sabit. Sabit ni apa dia? Sabit. Kita kalau ambil minyak wangi, nak bagi minyak wangi tu melekat, dia kena ada sabit. Kan? Sabit Arab biasa tu. Sabit, nak sabit sikit. So dia bagi sabit, baru dia melekat. Kalau tak melekat. Yalah boleh bau, wangi habis hilang. Dia sabit. Sabit ni bagi melekat sungguh. Ketat sungguh. Kalau kita kata berdiri tu bagi kejap sungguh. Sabit qalbi ala dini. Hang bagi kejap sungguh. Jantung aku ni di atas agamamu. Bagi kejap sungguh. Yang tu Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wala ta'atik. Yang tu Nabi SAW selalu baca. Kemudian qalat, dia kata, faqultu ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Wahai Rasulullah, Ummu Salmah tanya, wahai Rasulullah, pasal apa hang duduk baca doa ni? Pasal apa hang selalu baca doa ni? Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min rabbi. Okay. Ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman sya'a aqama wa man sya'a azagha. Wahai Ummu Salamah, tak ada seorang manusia, maksudnya yang manusiawi. Tidak ada seseorang yang kita anggap sebagai manusiawi. Melainkan jantungnya berada di antara jari-jari Allah. Faman sya'a aqama. Sesiapa yang Allah mahu, dia akan tetap. Dia akan teguh berdiri. Allah, kehendak Allah. Wa man sya'a azagha. Siapa yang Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala akan bagi dia condong. Allah Ta'ala akan bagi dia jauh daripada agama. Kemudian Nabi Mu'adz dalam hadis ni dia baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, hang jangan condongkan. Hang jangan bagi aku condong setelah engkau telah bagi jantung hati kami dah tegak. Setelah engkau bagi hidayah kepada kami. So kita doa dengan doa yang disebutkan ini. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Walaupun Al-Imam At-Tirmizi sebut di dalam bab ini, dia kata hadis ini adalah hadis hasan. Begitu ramai ulama mengatakan bahawa ia adalah hadis yang sahih. Kita kena ajar diri kita dengan doa-doa. Saya bawa lagi buku, syok.
Ini saya tak ada tulis sebenarnya. Kita spontan je. Jadi saya tengok belakang Boleh ni. Ustaz. Main tarik je lah kan. Boleh Ustaz. Kalau keluar satu rak pun okey Ustaz. Ada buku yang bagus. Sahabat-sahabat, kita kena biasakan diri kita dengan bacaan doa. Buku ni bagus. Iaitu buku Hisnul Muslim. 267 doa dan zikir harian. Ini buku ni kita nak kena tengok sebab dia ada cerita berkaitan tentang doa waktu bangkit tidur daripada buka mata sampai pejam mata. Orang puji kita, kita nak kata apa? Sehingga akhirnya kita dekat dengan Tuhan. Jadi kita banyakkan baca doa, lagi-lagi yang warid daripada Nabi. Daripada Nabi SAW ni kita baca doa waktu tengah bangun malam. Semuanya ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan menyebabkan kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih kejap kita di dalam, kejap maksudnya kuat sungguh di dalam memegang panji-panji taubah nak balik hijrah ni. Kita nak hijrah sungguh-sungguh. Satu lagi buku bagus juga berkaitan tentang doa juga, iaitu Agar Doa Diperkenankan Tuhan. Yang ni dia kadang-kadang kita ni bila di dalam bab hijrah ni perkara yang paling penting dan kita sunnah untuk kita lakukan, kadang-kadang kita tinggal. Bagi orang yang nak berhijrah tu dia tak tinggal, iaitu dia sentiasa meminta kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita yang tengok orang nak berhijrah tu, orang tu dia cerita kata, aku nak ubah dengan diri aku ni. Aku hari ni aku nampak aku ni selalu masalah. Masjid aku pi, tapi aku kurang solat. Aku nak tambah dengan solat. Aku ni masjid ni kira aku tok lebay lah, kan? Tapi cakap buruk tu, aduh. Aku kadang tak cakap buruk mulut aku kalau orang jumpa, ya Allah, bagus. Tak ada orang lagi bagus melainkan aku lah. Tapi dekat media sosial tu, ya Allah, ni main komen keyboard warrior, apa cadahnya ni, kan? Allah ya salam. Yang tu kita nak kena jaga. Yang tu kita nak jaga. Sebab tu kita bila tengok ada orang nak berubah, kita doakan dia. Doakan dia. Doakan dia, moga Allah Ta'ala mudahkan urusan anda berubah. Moga Allah Ta'ala jadikan ini sebagai kebaikan. Moga Allah Ta'ala jadikan ini sebagai satu tanda yang cukup bagus di hari akhirat nanti. So kita kena belajar juga doa-doa yang diperkenankan Tuhan. Dia kat sini buku ni best ni, dia beritahu tentang tips-tips dia. 21 tips rahsia doa mustajab daripada Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kita doa, aku doa ke Allah Ta'ala ni banyak dah, tapi Allah Ta'ala tak makbulkan lagi doa aku. Pasal apa? Pasal apa? Padahal doa aku tu bukan susah pun. Aku minta satu je kepada Tuhan. Ya Allah, hang bagilah aku lapang jiwa. Tapi pasal apa aku sentiasa rasa sempit? Sentiasa rasa sempit. Tak rasa hidup ini melapangkan. Aku solat, aku puasa, aku bayar zakat elok dah. Aku bersedekah. Tapi pasal apa aku rasa Allah Ta'ala tak makbulkan doa aku. Aku rasa jiwa aku masih sempit. Mungkin ada perkara-perkara yang kita tertinggal dalam doa tu. Yang tu yang kita boleh baca dekat buku ni. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Satu perkongsian yang sangat baik Ustaz. Dah berapa buku dah kita dapat ni hari ni, Masya Allah. Dah 5 dah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita punya penonton sempat salin nama-nama buku. Nanti last-last kita boleh buat rujukan bersama, insya-Allah. Kod-kod masuk soalan kuis, boleh jawab. Okay, insya-Allah. Okay. Kita masuk kepada soalan yang seterusnya Ustaz. Soalan yang keempat. Pada pandangan Ustaz, macam mana ataupun apakah orang yang perlu berubah itu ataupun orang yang nak berhijrah ini perlu kepada panduan Al-Quran, dan juga kalaulah seseorang tu dia nak berubah, dia nak berhijrah tapi dia tak pergi ataupun dia tidak mempunyai panduan daripada Al-Quran dan juga Sunnah, apa pandangan Ustaz daripada dia tidak ada pedoman daripada Quran dan Sunnah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Antara isu besar kita ni, macam saya sebut tadi pada awal, isunya adalah kita baca Quran tiap hari. Tapi yang masalahnya, kenapa kita baca Quran tapi Quran tu tak meresap dalam jiwa kita. Kita baca, orang kata baca Quran ni dapat tenang hati tau. Tapi kita baca aku relax je. Bahkan kita tengok orang pula, tadi kita tengok diri kita. Kita tengok orang, dia ni nampak macam bagus Quran, baca sungguh, hafal Quran pula tu. Hafal 30 juzuk. Tapi pasal apa? Dia ni aku rasa aku lagi bagus daripada dia. Kan?
Perkara-perkara ini perlu kita fikirkan untuk kita perbaiki diri kita dan perbaiki orang yang berada di sekeliling kita, terutamanya yang berada di bawah tanggungan kita. Siapa? Anak kita, isteri kita. Kalau isteri kepada anak-anak. Sekarang ni memang isteri kepada anak-anak sungguh lah. Dah kita PKP ni, kita duduk kat rumah saja ni, kira memang mengharap sungguh minta tolong isteri jadi cikgu lah. Kan minta dulu kita kata tak apa, kita bagi cikgu kat rumah. Dan sekarang minta tolong sungguh-sungguh lah kat bini kita kan. Walaupun bini kita penat kerja juga, kita pun penat kerja juga, tapi itulah orang lelaki. Aduh, hai. Terpaksa minta tolong juga kat isteri kita, dia jadi cikgu juga. Jadi dia pun juga kena tahu tentang perkara ini. Kita juga kena tahu. Kita, ialah dia cikgu kepada anak-anak. Dia, kita ni cikgu pada dia. Kan? Kita ni orang lelaki ni cikgu kepada isteri kita. Isteri kita tengok pula kat kita. Kan? Kita ni macam mana? Dia baca Quran pun dah. Nak kata apa? Kalau baca Quran pun tak ada apa pun, dia sama je. Yang tu jadi masalah pula. Kita tak boleh jadi role model. Kita kena jadi superhero. Kalau macam bapak-bapak yang tengok hari ni, saya percaya ramai bapak-bapak ni, kita dekat apa dia YouTube kita ni dah ada 100 lebih dah ni, 180 orang ni. Oh, Masya Allah. Bapak banyak dekat sini. Ya. Bila kita jadi bapak-bapak, kita kena jadi superhero. Yang mana orang, anak-anak kita, isteri kita anggap, oh, this is the best. Ini orang yang paling bagus. Ini yang paling aku boleh jadikan sebagai andalan. Jadi kita nak kena tengok. Kenapa kita baca Quran tak lepas? Dulu saya ada tulis satu buku lagi. Dulu saya tulis satu buku, Suara Tanpa Bicara. Ada isu yang penat yang saya agak rasa sedih. Iaitu orang baca Quran, sedap sungguh. Tapi tak dapat manfaat. Kita tengok kat sini, muka surat 3 awal mukadimah. Saya nukilkan kenyataan daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali, tok guru kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia orang ni memang tokoh besar Al-Azhar dan pengaruhnya cukup besar. Syekh Muhammad Al-Ghazali dia sebut, dia kata, umat Islam kebelakangan ini, mereka mendengar Al-Quran, melagukannya, bahkan membacanya dengan cukup baik. Tetapi akal mereka mabuk, panca indera mereka berselerak, serta urusan individu dan masyarakat di satu kawasan yang lain seolah-olah diseru daripada tempat yang sangat jauh. Jadi disebut dalam Kaifana Ta'amul Ma'al Quran, halaman 23. Jadi kita tengok dalam realitinya begitu. Dia kata Quran duduk dalam satu negeri, kita yang baca tu duduk dalam negeri yang lain. Kita tidak berinteraksi. Kita tak macam kita sekarang. Kita kalau macam sekarang ni, zaman-zaman global ni, ustaz duduk kat Johor, saya duduk dekat Selangor, ada orang duduk kat Perlis, ada orang duduk kat Perth. Kan? Jauh-jauh pun, tapi kita boleh duduk tempat yang sama. Tetapi disebutkan Quran ni, dia duduk kat satu kampung yang terpencil dan kita duduk kat kampung ataupun duduk kat bandar. Disebutkan Quran tapi kita tak ambil cakna. Kita lagi di Malaysia ni lagi ya. Berapa kali dah bila masuk musabaqah Quran, kira yang Johan nombor 1 kita. Kan? Paling sedap lah kita kata Arab masuk lah. Arab masuk kalah. Kira kita boleh cantah dia. Demikian juga Iran. Iran ni dia Syiah lah. Tapi Iran ni yang dia antara kehebatan dia adalah suara dia sedap. Memang kalau orang Iran menyanyi memang nombor 1. Tapi kalah juga dengan kita. Kira kita ni kira paling power lah. Tapi itulah. Macam mana? Pandai-pandai lagu ni. Ui, lagu kita macam-macam nahwan lah apa semua. Tak ketahuan dah macam-macam. Kira A+ dah kita yang tu. Tapi itulah. Macam mana daripada sudut amalan kita? Kita sebut bahawa Quran dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi akhirnya tak dapat. Lepas tu saya sebut je kita, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Sad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkaru ulul albab. Quran ni surah Sad ayat 29. Quran ni dia satu kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad dengan penuh berkat. Tak ada buku ya dalam dunia ni yang paling berkat. The perfect, yang paling perfect sekali Quran. Kita kata Quran ni mustahil manusia akan buat. Sebab kalau manusia tulis, saya tulis, memang
Typo mesti ada, kadang-kadang mungkin kesilapan fakta, mungkin kesilapan penggunaan perkataan, mungkin kesilapan daripada sudut memilih pendapat, mungkin ada. Sebab saya yang tulis. Tapi Quran tak ada menatang tu. Tak ada kesilapan-kesilapan tu. The best. Sebab tu disebutkan bahawa Quran ni satu buku yang cukup berkat. Tapi tujuan dia apa? Supaya kamu bertadabbur pada ayat-ayat serta menjadi peringatan kepada ulul albab. Jadi macam tu juga dalam surah Furqan ni saya sebut. Dia surah Furqan ni best, baca ayat hujung dia antara best lah. Yang depan baca jugalah, tapi ayat-ayat hujung dia best sebab dia cerita tentang ibadur rahman. Dia cerita tentang the best Muslim yang Allah Taala nak. Jadi kita nak ambil 10 sifat ibadur rahman tu dalam surah Furqan, Saya pernah dengar satu kuliah ustaz tu, ada seorang ustaz tu dia bagi ceramah berkaitan ibadur rahman. Anak saya tak lahir lagi waktu tu, anak pertama tak lahir lagi, tapi saya dah tekad lepas ni aku nak bagi nama anak aku Ibadur Rahman. Beranak saja keluar dia nama anak aku Ibadur Rahman. Dihyah Ibadur Rahman. Mesti letak Ibadur Rahman. Salah satu daripada sifat Ibadur Rahman adalah walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Mereka itu juga antara sifatnya adalah ayat 73 adalah orang yang gaya tunduk dan lagak pekak dan buta apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Jadi mereka ni dengar betul-betul. Bila datang ayat Tuhan mereka, dia pegang sungguh-sungguh. Apa yang terjadi pada hari ini ialah terdapat ramai orang yang dengar Quran. Tapi masalahnya dengar Quran. Tapi masih lagi pekak. Kan pelik. Dia dengar Quran. Telinga dia berfungsi. Tetapi dia ada satu lagi telinga yang tidak berfungsi. Iaitu dia tidak memahami Al-Quran. Buta, mata dia nampak. Bukan tak boleh baca Quran, dia baca dah Quran. Tapi dia tak boleh nampak apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada satu lagi buku yang bagus. 5 tahap hubungan dengan Al-Quran. Yang ini ditulis oleh Ustaz Abdul Razak Muhammad. Dia ni penulis buku Tadabbur Made Easy. Ada satu buku Tadabbur Made Easy ni. Dia tulis buku Tadabbur. Bagus buku ni, saya kata buku yang ringkas. Yang ni dia ada 3 jilid. Ini jilid pertama. Jilid pertama ni sampai surah At-Taubah. Daripada Fatihah surah At-Taubah. Dan cara penerangan kira kita yang lekeh-lekeh ni baca memang the best lah. Dia tak bahasa berat sangat ke apa ke, dan dia sangat dekat dengan hati kita. Cukup. Dia Tadabbur Made Easy. Ustaz Abdul Razak Muhammad. Lepasan daripada Universiti Ummul Qura, Mekah. Dia tulis satu buku kecil setahun lepas saya ingat. Tajuk dia 5 tahap hubungan dengan Al-Quran. 5 tahap hubungan dengan Al-Quran. Buku ni cukup bagus. Kita ambil tahap-tahap dia. Satu, dia cerita berkaitan tentang al-istima'. Kita mendengar bacaan Al-Quran secara langsung. Ataupun sekarang kan ada MP3 Quran Moon lah apa semua kan, yang kita boleh buka, selalu dia berjalan, selalu kita dengar dulu. Sebab tu mendengar Al-Quran dia dapat menenangkan hati kita. Tapi itu stage pertama lah. Yang pertama kita dengar dulu. Diberikan dalil dia sebagainya lah. Yang kedua, sifat dia ialah adab kita ataupun tahap hubungan kita dengan Al-Quran. Yang kedua adalah tilawah. Kita baca. Kan kita baca Al-Quran dengan cara tajwid dan tartil. Yang ni macam mana? Yang ni kita kena mengaji dengan Baghdadi lah. Jom mengaji lah. Yuk mengaji lah. Yuk ngaji expert bab tu. Saya tak expert bab tu. Mengaji dengan yuk ngaji, insya-Allah kita dapat manfaat daripada sudut tilawah. Bacaan yang betul. Kita boleh baca takat ilmu kita mengaji dengan Cikgu Jahama dulu. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak kena advance level. Kita nak ada tok guru yang bila kita baca, dia boleh dengar bacaan kita dan dia boleh betulkan kesilapan kita. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Tu yang kita perlu cari tempat mengaji tu. Sebab tu lah, bukan sebab apa pun. Kadang Allah, awak expert dah. Ya memang awak expert. Tapi kadang-kadang kita nak pastikan bacaan kita tu silap atau tak. Mesti ada punya. Kadang-kadang kita baca pun kadang-kadang ada tersilap. Kadang kita terlepas dan sebagainya. Ada orang boleh betulkan. Dan tu kita ada majlis tahsin Quran dan sebagainya. Tartil. Baca dengan betul-betul tilawah. Dia bagilah hujah je. Tapi simple je buku ni, nipis kan.
Bagi kisah-kisah. Tapi yang best buku ni saya nak kongsi juga. Tak kira saya nak kongsi juga. Ada masalah Boleh. kisah. Kan? Boleh. Saya kongsi. Sila Ustaz, sila. Kisah para salaf ketika membaca Al-Quran dalam solat. Yang pertama, tengok bagaimana hubungan dia, bagaimana dia jaga diri dia, bagaimana dia teguh diri dia dengan Quran. Macam mana dia nak berubah, dia tak ada cara lain, mesti kita balik kepada Quran dan Sunnah. Macam mana nak menjadikan ia berperanan di dalam perubahan kita. Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Inna Abu Bakrin rajulun raqiqun idza qara'a al-Qur'ana la yamliku dam'ahu." Abu Bakar ni seorang lelaki yang lembut jiwanya dan tidak mampu menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Dia ni tu, Aisyah tak puas hati bila Nabi nak pilih pak dia sendiri. Nak pilih pak dia sendiri untuk jadi tu imam. Sebab dia akan menyusahkan makmum. Dia susahkan makmum sebab bila dia baca Quran, dia terlalu emosi sebab dia faham Quran. Dia faham Quran bukan sebab dia orang Arab saja, tetapi disebabkan dia faham bagaimana dikehendaki yang sebenar-benarnya oleh Quran. Dia tak dapat tahan. Tapi kita tahu Nabi bukan sekadar mahu memilih seorang tu imam dalam salat, tetapi Nabi sedang memberikan petunjuk bahawa Abu Bakar nanti akan mengganti Nabi selepas kewafatan baginda. Abu Bakar baca Quran macam tu. Abu Bakar lebih bagus daripada kita ni. Abu Bakar ni orang lebih bagus daripada kita. Nabi kata ketika rumah-rumah tutup habis pintu tak bagi aku masuk, terbuka pintu rumah Abu Bakar. Umar. Abdullah bin Sayyad dia kata, aku mendengar tangisan Umar bin Al-Khattab yang tersedu-sedu. Sedangkan pada saat itu aku di barisan paling akhir ketika salat subuh dan saat itu beliau membaca surah Yusuf. Kita baca surah Yusuf, apa ke benda nangis? Cuba cari dalam surah Yusuf nak menangis tak mana. Kita baca surah Yusuf nak menangis tak mana. Najasyi dia baca surah Maryam. Dia baca surah Maryam. Najasyi dia bukan baca lah, orang baca kepada dia, dia dengar. Ja'far baca kepada dia, dia dengar dan ada turjuman dia, penterjemah dia yang terjemahkan. Dia dengar, dia menangis. Cuba awak baca surah Maryam. Kat mana cerita nak menangis ni? Dia cerita pasal Nabi-Nabi dulu je pun. Menangis pasal apa? Makin lagu ada lah. Kita main lagu. Surah tu lagu. Satu lagi nak bagi anak lawa. Pening bang. Betul. Padahal kita kena balik kepada konten tu. Apa yang disuruh oleh Quran? Apa yang diajak dalam cerita-cerita tu? Yang tu yang kita tak dapat. Umar kita kata, ya Allah, Umar ni hang buat pedajian sikit kat Nabi memang kira nak bunuh. Ada seorang Arab Badawi masuk ke masjid Nabi, dia pergi kencing kat zaman Nabi bawah biasa je kan. Atap pun atap apa dia pokok kurma, pelepah kurma aja dia pergi kencing kot sekati macam tu. Dia pergi kencing, dia nak tarik dah. Rasulullah kata relax. Bagi dia kencing habis dulu. Lepas dia kencing, Nabi suruh sahabat yang lain untuk cerewak. Bagi apa? Cerewak apa? Cerewak? Simbah. Simbah. Saya duduk Johor lama. 5 tahun. Api itulah. Dah lama-lama ni kira jadi bahasa utara balik. Tapi cuma macam tu. Nabi SAW kuat Umar dalam keadaan dalam hal berkenaan. Tapi bila baca Quran, ya Allah, menangis sampai Abdullah bin Sayyad dia cerita. Abdullah bin Sayyad dia kata, Abdullah bin Shaddad dia kata, aku duduk sah belakang ni. Sah belakang zaman Umar, bukan zaman Nabi ni. Zaman Umar ni. Zaman Umar orang Islam bukan 10,000. Kan? Lebih ramai. Tapi duduk sah paling belakang pun dengar macam mana keadaan Umar sedih dalam bab tu. Baca Quran. Ibn Umar, anak kepada Umar, Ibn Umar sahabat Nabi juga. Nafi' cerita Ibn Umar apabila membaca Al-Quran dan apabila sampai kepada ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wama nazala minal haqq wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad, sampai akhir surah Al-Hadid ayat 16. Dia menangis sehingga air mata dia membasahi janggut dan beliau berkata, ya Rab, memang benar sudah waktu. Dia menghadap, dia baca tu dia berinteraksi. Dia bukan takat baca saja. Kita baca mesti berinteraksi. Kita kena tahu Allah Ta'ala sebut tu untuk kita.
Mungkin dia tengah cerita tentang Bani Israel. Dia mungkin cerita tentang orang-orang yang ingkar. Kita bukan ingkar kepada Tuhan. Dia mungkin cerita tentang orang yang kafir. Kita bukan orang yang kafir. Dia cerita tentang Bani Israel yang minta sat, minta yamu, minta lembu, minta macam-macam. Macam-macam minta. Seorang bagi bawang, dah bagi makanan daripada syurga, dia minta pi bawang lah, basal lah, apa semua lah. Adas lah, makanan-makanan kat dunia lah. Kita membaca itu. Bukan dia tuju kepada kita, tapi dia memberi peringatan kepada kita. Dia memberi peringatan kepada kita. Kita kena begitu. Kita kena ada interaksi. Ibn Abbas, anak kepada Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, diriwayatkan daripada Abu Raja bahawa aku melihat Ibn Abbas di bawah kedua-dua matanya bercucuran air mata yang cukup banyak kerana membaca Quran. Maksudnya terkesan. Muhammad bin Sirin, Muhammad ibn Sirin, kita kalau Muhammad ibn Sirin ni kira tafsir mimpi je lah. Kan? Macam dekat Melayu kenal tu. Orang Melayu kira kena yang tu je. Habis Hisham kata, aku terdengar tangisan Muhammad ibn Sirin pada waktu malam ketika beliau mendirikan solat. Maksud, menangis di tengah malam. Dan kuat suara dia. Suara apa tu yang menangis? Suara apa tu yang kuat tu? Suara menangis. Dia baca, dia taklah. Banyak lagi lah dalam ni. Allahu Akbar. Tahap ketiga adalah hafal Quran. Kita masuk teruslah sikit-sikit. Hafal Quran. Tahap yang keempat, tadabbur Al-Quran. Kita nak menghayati Al-Quran. Dan tahap yang kelima adalah mengamalkan Quran. Ini 5 tahap yang disebutkan di dalam buku Ustaz Abdul Razak Muhammad. 5 tahap hubungan dengan Al-Quran. 5 tahap hubungan Al-Quran. Buku-buku ni sahabat-sahabat boleh dapatkan kat Shopee je. Cari dekat Shopee ada. Memang sekarang mudah je. Tak payah pergi kedai kan. Tapi yang ni bagus. Buku ni bagus untuk nak pastikan perubahan kita itu komplit. Tak ada jalan lain dah untuk perubahan ni. Melainkan kita nak balik kepada Allah dan juga Rasul. Al-Hasanu, satu kaedah fiqah. Bahkan satu kaedah yang cukup bagus juga untuk kita. Al-Hasanu ma hassanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik itu kita nak buat kan. Yang baik itu apa yang agama anggap baik. Yang buruk itu apa yang agama anggap buruk. Bila kita nak berubah, bila kita nak hijrah, yang pertama sekali kita perlu tukar adalah pakaian. Baju kita. Bukan baju yang kita pakai lah ni. Maksudnya pakaian yang kita pakai tak nak lagi pakaian peribadi. Kita nak pakai pakaian Allah dan juga Rasul. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul. Kita belajar daripada apa ulama-ulama kita bagi tahu. Apa ulama-ulama kita. Cari buku-buku yang ulama kita bagi tahu. Tentang hal ini. Bagi mudah lah. Kita nak bagi simple lah kan. Macam kita mengaji. Saya ingat dulu waktu dekat Johor dulu. Semakji dulu. Sekolah Menengah Agama Kajian Johor. Kita mengaji tingkatan 2 dulu ada SMRA. Sijil Mendengar Rendah Agama. Waktu tingkatan 4 ada SMA. Kemudian dia ada Prastam. Dia ada Prastam. Tingkatan 5 ada Prastam. Kemudian siapa yang masuk MJ tu, Mak Johor tu kira ambil stam dekat situ lah. Tapi cuma saya tak ada rezeki nak ambil stam dekat situ. Saya balik ke Perlis lah. So ambil stam dekat sana. Tapi cumanya, yang best kita mengaji tu, ialah kitab kadang-kadang silibus punya tebal. Kan? Lagi kalau Prastam tu, karena dia bagi kitab-kitab stam tu dah. Aduh, hai. Syarah Ibn Aqil coy, tebal tu. Kan? 2 jilid Ustaz. 2 jilid. Kita pun tengok je buku tu. Masuk dekat sekolah kira tengok. Tapi kita ambil talkhis. Kan? Siapa yang buat mulakhis tu? Siapa yang buat ringkasan tu? Cikgu-cikgu kita lah, ustaz-ustaz kita lah. Dia buat ringkasan tu. Sebab apa? Nak bagi mudah kepada kita. Kita tak baca terus, tapi kita baca ringkasan tu. Dapat faham tak? Kita dapat faham. Kita dapat faham. Macam tu jugalah kita keperluan kita kepada kitab-kitab penulisan para ulama. Keperluan kita. Quran memang ada, kita memang baca Quran. Jangan kita tak baca, kita baca Quran. Tetapi macam mana nak pi sungguh dan cukup mudah, nak bagi mudah kita. Kita baca penulisan para ulama kita. Lalu ulama kita tunjuk, bagi tahu tentang kita kepada kita bagaimana untuk berubah, dan antara jalannya adalah tukar baju. Al-hasanu ma hasanu syara'. Benda yang kita anggap baik, bukan yang kita rasa itu baik. Kan? Yang baik itu apa yang agama anggap baik. Yang buruk itu apa yang agama anggap buruk. Kita solat subuh 3 rakaat. Kita solat subuh 2 rakaat. Tapi waktu rakaat kedua tu rasa ya Allah, rasa khusyuk. Rasa Allah sedap sungguh dah ni. Jadi tambah 1 rakaat lagi. Tak boleh. Sebab agama kata 2 saja. Hang kena pakai baju agama dalam bab ni. Kan? Osman ibn Maz'un, dia ni ada satu, dia orang yang cukup sentiasa memperbaiki diri. Dia ada satu benda viral pada zaman dia. Zaman Rasulullah, sahabat Nabi Abdullah Osman ibn Maz'un,
Dia kata aku tak mau kahwin. Yalah kahwin faham-faham lah. Nak ada anak lagi, nak uruskan bini lagi. Jadi ibadat tu dia takut terganggu. Dia zuhud. Dia takut terganggu. Jadi dapat cerita tu dekat Nabi. Nabi marah. Nabi kata, inni atqakum indallah. Aku ni orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, di sisi Allah. Aku yang paling bertakwa. Hampa tak boleh cari orang lain. Aku yang paling bertakwa. Aku ni, aku salat malam, ada waktu aku tidur juga. Aku ni puasa, ada hari yang aku tak puasa juga. Dan aku pun kahwin dengan perempuan. Siapa tak suka sunnah aku, maka dia bukan daripada kumpulan aku. Maksud dia kat sini adalah, kita kena ikut Nabi. Apa yang kita rasa buruk itu pula, apa yang agama anggap buruk. Yang baik tadi, apa yang agama anggap baik. Yang buruk, apa yang agama anggap buruk. Ish, pelaburan ni, ya Allah, duit masuk banyak. Kan? Tapi tengok-tengok Allah, hai. Orang duk bincang ni pelaburan ni haram, pelaburan ni haram kan. Ish, macam mana ni dia masuk 1443 ni? Takkan aku ni, ada kawan kata ada riba, ada pinjaman ni riba. Dalam keadaan kita pula ada pilihan, pula ada perbankan Islam sekarang yang alhamdulillah kerajaan kita bagi murah, boleh convert pula kan. Kita ambil daripada konvensional, kita boleh convert. Yang kita tahu yang konvensional tu ada masalah, tapi yang ni tak ada masalah. Kita nak berubah. Kita rasa, takkanlah buruk aku boleh bagi makan anak bini aku. Duit tu banyak tu, aku boleh bayar hutang adik-beradik aku. Tapi kita kena tahu, yang buruk itu apa yang agama anggap buruk, bukan kita anggap buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ni boleh guna satu statement Ustaz. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul, insya-Allah. Insya-Allah Ustaz. Okey, jadi insya-Allah untuk soalan yang terakhir, kita tengok penonton-penonton kita pun masih lagi bersemangat, insya-Allah. Kita pun masih lagi bersemangat, insya-Allah. Okey, insya-Allah untuk menutup perancangan kita pada malam ni Ustaz. Kita minta sikitlah cuba Ustaz berikan kepada kami motivasi ataupun berikan kepada kami semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak berubah, yang kita dah sebut tadi itu satu hal lah, yang tu fakta. Saya dah tulis buku, saya dah sebut buku ni. Dia banyak ni kalau beli ni pening. Siji loru telu papat lima enam pitu ngolu. Ngomong Johor Ustaz. Cerak. Okey. Ada 8 buah buku yang saya sebut. Saya lengkapkan bagi jadi 9. Satu lagi. Masya-Allah. Satu lagi sebut. Perangkap iblis. Yang tu masalah. Tadi fakta. Kita sebut yang kita nak kena. Tapi kita kena hati-hati bila kita di dalam faktor kita nak berubah ni. Kita dah semangat sungguh nak berubah ni. 1443 Hijrah. Betul kan 1443 kan? Betul. 1443 ni kita nak berubah ni. Kalau kita kata kalender Masihi yang dibuat oleh Pope Gregory, yang tu kita selalu tukar, kita kata tahun baru, aku ada azam baru. Kenapa tahun yang dibuat pada zaman Umar Al-Khattab ini, yang bagi memudahkan umat Islam ni, kita tak nak berubah? Ataupun kita tak nak letakkan kita punya azam-azam terbaru, kan? Sebab best kalender hijrah. Kalau saya memang akan kempen kalender hijrah. Sebab kalau kita kempen kalender hijrah, kita akan kempen juga bulan-bulan hijrah, bulan-bulan Arab ataupun bulan-bulan Islam lah. Kita akan kempen bulan-bulan tu. Senang kita nak beramal ibadat ni. Kan? Senang beramal ibadat. Kita hari ni puasa Isnin Khamis, kita tahu lah Isnin Khamis. 13, 14, 15 tu kita tak tahu. Yang tu kita tak tahu tu yang susah. So saya kempen ni beli jam ni. Jam Casio apa, tak tahu, jam prayer time. Ada ramai orang ni meniaga jam ni. Jam yang sedap-sedap lah. Saya sedap yang ni sebab nak berenang senang. Kan? Tak payah buka, yang tak masuk. Kan? Dia boleh bagi tahu, okey, waktu subuh pukul berapa, waktu asar pukul berapa. So kita boleh berubah ke arah tu. Kalau kita rasa, aku dulu asyik lewat solat semuanya, aku nak berubah. Tapi yang tu kita dah sembang dalam buku, 8 buah buku tadi. Yang songonya, wali songonya yang ni. Berkaitan tentang kita kena jaga perangkap daripada iblis. Talbis iblis. Yang ni ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibn Jauzi. Ibn Jauzi ni dia bukan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia Ibn Jauzi bermazhab Al-Asy'ariyah dan dia antara yang dia kukuh dalam sufiah juga. Tetapi dan dia juga penulis kepada buku kitab Al-Mawdu'at kita ni. Ni kitab Al-Mawdu'at.
buku tentang hadis-hadis palsu, kumpulan hadis-hadis palsu. Yang ni. Ni buku ni jugalah, kitab Arab dia lah. Kitab Melayu tak ada lagi ni, ada di palsu ni. Tak ada lagi bahasa Melayu. Tapi cumanya buku ni dia tulis, banyaklah kita kena baca, tapi saya nak bagi mudah anda. Baca muka surat lah kali berkaitan tentang dia ada talbis iblis kepada agamawan, dia talbis iblis kepada orang yang nak dekat dengan Allah, ahli zuhud, talbis iblis. Talbis ini perangkap iblis. Perangkap iblis. Perangkap iblis terhadap ahli ibadah, perangkap iblis kepada penguasa, pemimpin, orang politik, talbis iblis kepada ulama, kepada akidah pun ada, kepada orang awam dan kepada angan-angan dan syeduk berangan banyak. Tapi hari ini kita nak masuk berkaitan tentang talbis iblis terhadap orang awam. Sebab kita ni orang awam. Kita biasa-biasa saja. Dalam muka surat 629 dia sebut apa? Ini kita kena jaga-jaga. Kita dengar saja, tak boleh tengok sebab kamera saya kurang. Jadi kita dengar saja. Ada juga yang berkata, ini orang awam. Ada juga orang awam yang berkata, aku akan bertaubat dan memperbaiki amalanku suatu masa nanti. Ini talbis iblis. Tak apalah. Nantilah, insyaAllah. Azam tu dah ada dah. Tahu dah nak balik mana ni. Tahu dah nak balik Quran, nak balik sunnah. Tahu dah nak kitab mana aku nak pergi cari untuk aku bertaubat. Dah tahu habis lah. Tak apalah. Tunggu sat lah. Nak tukar pelaburannya tak apalah. Tunggu sat lah. Yang tu masalah. Dia kata aku akan bertaubat dan memperbaiki amalanku suatu masa nanti. Melewat-lewatkan. Berapa ramai yang hanya bersantai dan berangan kosong. Lepas tu dia memang buat kritikan. Ibn Jauzi ni yang menarik dia. Dia ni garang. Garang cukup lah. Ulama-ulama hadis macam Dr. Hafiz Sorani. Dia kata, Dr. Hafiz Sorani ni ulama hadis Malaysia lah. Dr. Hafiz Sorani dia kata, antara sikap yang dibawa oleh Ibn Jauzi adalah dia ni agak keras dalam bab penilaian. Dia agak keras sikit dalam bab penilaian. Saya setuju dengan kenyataan tu dan bahkan saya kata bukan zakat keras penilaian tapi dia agak cengeng sikit lah, orang Tara sebut. Garang sikit lah. Kalau orang Kelantan sebut bekeng sikit kan. Dia memang macam. Dia kata, berapa ramai yang hanya bersantai dan berangan kosong. Lalu kematian datang menjemput sebelum dia sempat beramal. Oh gila dia kata. Duk cakap saja, main cakap saja, duk kata aku nak berubah, lalah kali mati. Oh dia garang. Sungguh tergesa-gesa melakukan dosa dan menangguhkan bertaubat bukanlah sebahagian daripada tekad yang kuat. Betapa ramai manusia yang tidak terlintas dalam dirinya untuk bertaubat. Banyak pula orang yang taubatnya tidak sah. Dia taubat, tapi taubat dia tak sah. Sebab syarat tak lengkap tadi yang sebut tadi. Dan ada juga yang taubatnya tidak diterima. Kita dah lengkap dah tadi tu. Syarat taubat kita dah lengkap. Tapi penerimaan kita tak tahu. Penerimaan ni di sisi Allah. Penerimaan taubat dia kena ada dua jenis juga. Selain syarat kita sebut tadi, dua jenis ni kena ada. Penerimaan amalan di sisi Allah ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atus sunnah. Mutaba'atus sunnah yang kita sebut tadi, yang 4 ciri tadi. Yang ikhlas ni, ikhlas daripada sanubari. Yang tu kita tak tahu. Bagaimana tahap keikhlasan kita dan penerimaan kepada Allah. Sebab tu kita sentiasa mengharap kepada Allah. Kita tak yakin, aku dah taubat hari tu. Jadi okey dah lah. No. Kita tak tahu Allah Ta'ala terima atau tak. Dan ini rahsia di sisi Allah. Tak ada orang tahu. Ini rahsia. Tak ada tok wali mana, ustaz mana, tok syekh mana dia kata, okey dia ni taubat dia diterima. Dia ni taubat dia Allah Ta'ala sangkut saat dekat arash. Tak ada. Tak ada. Kita tak tahu. La ya'lamu ghaiba illallah. Tak ada seorang pun yang tahu tentang perkara ghaib. Isu taubat ni perkara ghaib. Tak ada tahu tentang ghaib ini melainkan Allah. Lalu kita menggantung diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian andai taubatnya diterima, rasa malu kerana terlanjur melakukan dosa akan sentiasa membayanginya selama-lamanya. Sepatutnya begitu. Dia rasa nadam yang kita sebut an-nadamu at-taubah. Rasa menyesal itu sepatutnya kena ada dan dia adalah sebenar-benar taubat. Sesungguhnya menanggung rasa berat kerana menolak keinginan melakukan maksiat sehingga keinginan itu hilang adalah lebih mudah daripada berusaha untuk taubat sehingga taubat itu benar-benar diterima. Di antara mereka
ada yang telah bertaubat, tetapi kemudian dia merosakkan taubatnya. Sehingga iblis pun kembali menjalankan beberapa tipu daya kepadanya setelah tahu tekad taubatnya begitu lemah. Ini berlaku kepada kita. Kan? Kadang-kadang, aku nak berubah dah. Tiba-tiba mai kawan kita pergi cucuk, jangan lagi. Tengah untung kan. Allah, salam. Aduh, macam mana ni? Kita Koyong nak, semua. betul, koyok. Kadang-kadang, dia orang biasa. Dia, jangan terlalu dengar. Dengar memang kena dengar orang kata. Tapi jangan terlalu dengar cakap orang. Dan itu selalu menjadi sebab kita tak berjaya untuk taubat. Dia orang cakap main lepas je lah. Sebab apa dia cakap pun lah kali bukan diri dia. Kepada awak juga kan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Bagi mereka amalan itu adalah cerita orang yang terdahulu daripada kamu. Bagi mereka amalan mereka, bagi kamu amalan kamu. Kamu tak akan ditanya tentang amalan mereka. Mereka tak ditanya tentang amalan kamu. Kamu akan ditanya tentang amalan kamu sendiri. La taziru wazratu wizra ukhra. Seseorang yang tanggung dosa, dia tak akan menanggung dosa orang lain. Jadi kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak berubah, apa akan jadi pada diri kita? Itu kita kena tanya pada diri kita. Kalau aku tak berubah ni, macam mana keadaan aku nanti? Kalau orang takat duk kata, biarlah, tu taklah terpisah. Tapi diri aku pula bagaimana? Hutang aku banyak, aku akan terus dalam keadaan hutang ini ataupun tidak? So masuk tahun baru ni kita nak cari jalan untuk settlekan hutang. Sebab dalam keadaan kita diuji dalam keadaan yang begitu berat, COVID-19 pada hari ini, tak ada tempat melainkan ada COVID-19 ni, kita perlu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Hari ini lagi tahu. Kita tak tahu bila masa kita akan mati. Kita tak tahu bila masa kita akan mati. Tak tahu. Sedangkan kematian tu mengejar diri kita. Dulu kita kata, yang mati tu orang China. Apalah orang China ni. Buat teruk makan pelawak tu jadi macam tu. Allah Ta'ala bagi balak kepada mereka. Kita kata macam tu. Lepas tu mai dekat negeri kita. Kita kata, ini mereka dah bawa ini salah pemimpin ni, pemimpin politik. Kita kata macam tu. Lepas tu mai pula, ada cerita ni taman kita. Taman kita pun dah ada. Oh, jenuh lah. Bahaya ni. Baru kita rasa nak takut sikit. Tiba-tiba orang sebelah kita. Lah ni kadang adik-beradik kita. Lah ni kadang kita kenalan baik sungguh kita. Bukan setakat kena COVID-19. Meninggal dunia dalam keadaan kita tak rasa dia itu sepatutnya meninggal awal. Apatah lagi dengan dia kita. Kita tak tahu bila masa kematian itu akan sampai kepada kita. Dalam riwayat dengan sanadnya dari Hasan Al-Basri, dia cerita Hasan Basri, kita ambil sikit. Dia berkata, apabila syaitan melihatmu dalam keadaan tidak taat kepada Allah, maka dia akan menganggapmu telah mati. Syaitan ni macam tu. Dia dah tengok hang dia dah memang merapu dah, sama ada level dengan dia pergi ya. Tapi apabila dia melihat kamu berterusan melakukan ketaatan kepada Allah, dia akan berusaha membuatmu bosan dan menghalangmu. Syaitan macam tu. Dia bukannya kata jangan buat, tetapi dia membelit kita. Ulang dia belit, dia tak bagi bunuh terus, kan? Dia tak terkam makan ngap mati. Tak. Dia belit sikit sampai patah reyuk badan kita, baru dia telan. Macam tu keadaan dia. Dan apabila dia melihatmu taat pada satu ketika, maka maksiat yang seterusnya akan membuatkan dia lebih bersemangat dalam menggodamu. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, yang perlu kita ambil perhatian. Kita ambil perhatian sungguh. Supaya bila kita nak berubah, kita berubah dengan sebenar-benarnya. Sebab akhirnya kita nak balik kepada Tuhan. Ini konsep yang kita kena tahu. Dan perubahan ni kita kena tahu satu konsep yang mesti ada dalam syarat perubahan kita, iaitu takwa. Takwa ini Sayyidina Ali rahimahullah, dia sebut perkataan takwa. At-taqwa huwal khawfu, ya khawfu minal jalil. Takwa ni mendatang apa? Takwa ni dia ada 4 sifat. Simpan. Kalau siapa yang nak tulis, ada 4. Yang pertama, khawfu minal jalil. Rasa takut dengan Tuhan. Bila kita nak buat satu perkara yang kita kata, ini masa silam aku nak berubah. Perkara pertama kita kena ada takut kepada Allah. Rasa takut ni.
Kita ni selalu cakap dekat anak kita, kita lambat sikit hantar anak pergi sekolah kan. Nanti kalau cikgu tanya, pasal apa lambat? Kata jam. Padahal bukan jam, kita mangkit lewat. Benda simple pun kita suruh anak kita tipu, sedangkan kita kena tahu kita ni sedang melakukan dosa di sisi Allah. Ya Allah, dosa kecil je bang. Dosa kecil, dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi sebut di dalam buku dia. Ni buku Al-Kabair. Ini kita tarik buku lah. Buku Al-Kabair. Ada buku Kabair ni. Dia sebut dalam buku Kabair ni, dosa kecil, dosa besar, bila dia tengok kepada siapakah orang, siapakah yang kita buat dosa tu. Tak kira dosa kecil ke dosa besar. Kepada siapa kita buat dosa tu. Kita buat maksiat tu, derhaka. Maksiat ni derhaka. Derhaka kepada siapa? Derhaka kepada Allah. Bila derhaka kepada Allah, tak ada kecil. Semuanya besar-besar berlaku. Semuanya besar-besar berlaku. Lalu kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada hal perkenaan. Jadi walaupun kita nampak, alah, kecil je. Kan? Alah, takat cakap bohong sikit lah. Kita pun kadang lewat datang kan. Allah minta maaf lah. Saya ni ada masalah sikit. Padahal itu semua alasan yang bohong. Macam mana? Khauf. Takut kepada Allah. Takut. Dosa takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Kita beramal dengan tanzil. Tanzil ni apa? Quran dan sunnah. Yang mana yang tu? Yang kita mengaji tadi lah. Yang 9 buku tadi tu. 9 buku tadi tu untuk kita beramal dengan Quran dan sunnah. Beramal dengan Quran dan sunnah. Kemudian yang ketiga, wa qana'atu bil qalil. Rasa cukup dengan apa yang ada. Bukan maksudnya rasa cukup dengan apa yang ada ni kita tak boleh cari duit banyak-banyak. Bukan. Tapi kita tidak sombong. Kita tidak rasa iri hati kepada orang. Ini sifat-sifat yang kita perlu ada di dalam perubahan. Kita tak boleh kata tak apalah, aku nak kena terus dalam bab ini perubahan nantilah. Sebab aku tengok orang dah dapat kaya, aku nak kena kaya dulu. Lepas aku kaya nanti baru aku berubah. Jangan tu. Tak apalah, orang banyak pergi masjid, orang banyak baca Quran, aku tak payah lagi lah, aku cari duit dulu. Nanti dah kaya nanti, aku dah ada masa yang lapang, waktu tu baru aku akan baca Quran lah. Dah tak payah nak buat bisnes lagi dah. Kan dah kaya sangat dah. 7 keturunan mati, Abang Jamil mati hidup semula pun boleh. Kan? Macam tu. Jadi kita kena ada qanaah. Rasa cukup. Alhamdulillah. Maksud kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Syukur alhamdulillah hari ni kita dapat untung 1,000. Alhamdulillah esok kita untung 1 juta. Alhamdulillah. Rasa cukup. Sentiasa dekatkan diri kita dengan Tuhan. Yang terakhir, wa qana'atu bil qalil wal isti'dad yaumir rahim. Setiap waktu kita sentiasa melakukan persediaan untuk nak balik kepada Allah. Yang ni, sebab apa kita nak berubah? Sebab ni. Bukan sebab ni. Sebab akhirnya kita nak balik kepada Allah. Kita nak bawa apa di hadapan Allah? Kitab yang mana kita nak bawa? Tangan kanan, tangan kiri, belah depan, belah belakang. Siapa yang buat pilihan? Kita yang buat pilihan. Kita yang nak pilih daripada tangan kanan dalam keadaan berita yang baik, kan? Iqra'u kitab ya. Hang baca ni buku aku ni. Nak mengibat macam tu. Kat dunia kita kena pastikan. Ataupun kita nak ma li hadzal kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa dia benda kitab ni? Kecil pun dia sebut, besar pun dia sebut ni. Kita nak yang mana? Yang ni, yang tangan kanan ke tangan kiri ke? Reaksi kita bagaimana? Kita yang tentukan. Sebab tu setiap perbuatan kita, hijrah kita adalah untuk nak bawa balik di hadapan Allah. Umur 60-70 umur umat biasa. Tapi bila di hadapan Allah nanti di hari akhirat, kita dah tak mati dah. Yang tu kita bawa daripada dunia kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah, satu perkongsian yang sangat menarik. Saya rasa saya punya buku pun dah tak menulis, masya-Allah. Dah boleh terbit buku juga ni Ustaz. Kita boleh collab Masya-Allah. Jazakumullah khairul jazak diucapkan kepada Ustaz Syihabuddin di atas segala ilmu yang dicurahkan. Mudah-mudahan segala apa yang diberikan mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan insya-Allah mudah-mudahan semuanya boleh kita jadikan panduan amalan dan sentiasa
senantiasa di dalam panduan hijrah dan istiqamah di dalam perjalanan itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan kita teruskan agenda kita yang seterusnya. Mungkin kita dah habis dah ni, dah pukul 10.58 dah ni Ustaz. Tapi saya tengok Ustaz Syihabuddin masih lagi semangat ni, masya-Allah. Okay, jadi insya-Allah mungkin di lain waktu mungkin kita boleh lagi hari ataupun di waktu yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah kita bersama di dalam landasan Al-Quran dan Sunnah, dan insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa beristiqamah di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah Ustaz dan penonton semua, terima kasih, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa. Habis sekali.